Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Farhan Muhammad Razi ingin membentangkan tugasan kumpulan SCCG 3143 berkenaan dengan tajuk komunikasi dalam organisasi syarikat guaman. Kami kumpulan 4 ingin membentangkan kepada Dr. Azmilah Hassan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama Muhammad Hafizul bin Zalani, Muhammad Syafiq Afnan bin Uthman, Muhammad Farhan, iaitu saya sendiri, Amir Azfar dan Amizat Amini. Kita masuk kepada pengenalan. Komunikasi adalah gambaran kepada sesuatu proses di mana pemindahan maklumat dilakukan luahan perasaan, memaparkan kepada idea dan juga menunjukkan fikiran seseorang, individu kepada individu yang lain ataupun kepada kumpulan yang lain. Di dalam dimensi komunikasi terdapat beberapa dimensi yang tersendiri, antaranya seperti di bawah. Mesti mempunyai kandungan di dalam komunikasi kepada orang awam maupun pekerja. Ia perlu mempunyai sumber dan penghantar kepada setiap komunikasi yang akan dihantar. Yang ketiga, bentuk komunikasi yang dihantar menunjukkan kepada saluran yang akan digunakan agar maklumat yang diberikan kepada penerima sampai. Mempunyai penerima ataupun sasaran di dalam komunikasi yang akan digunakan dan akhir sekali adalah tujuan komunikasi tersebut. Di sini, setiap komunikasi akan mempunyai proses komunikasi yang tersendiri yang dilihat untuk dijadikan sebagai proses untuk setiap maklumat tersebut dihantar. Di dalam komunikasi ini mempunyai 3 perkara yang penting, iaitu sintak, pragmatik dan juga semantik. Kita dapat lihat sintak, ia menunjukkan kepada tanda dan simbol yang formal. Manakala pragmatik mempunyai hubungan di antara tanda dan juga ungkapan kepada pengguna semasa berkomunikasi. Semantik pula merupakan hubungan dan kajian tentang tanda, simbol dan juga maknanya. Slide seterusnya, di dalam komunikasi, bahasa merupakan salah satu sistem isyarat yang sangat teratur dan mempunyai intonasi gerakan dalam isyarat maupun mempunyai simbol. Terdapat 2 komunikasi, iaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah merupakan satu proses komunikasi yang dilakukan lebih daripada seorang individu. Ia sangat berkesan kerana mempunyai unsur-unsur tindak balas berdasarkan kepada penghantaran yang dibuat. Komunikasi interpersonal pula, ia merupakan cara komunikasi yang digunakan kepada pros dengan bercakap sendiri ataupun bermonolog sendiri, lebih kepada bercakap dalam hati. Okey, saya serahkan slide seterusnya kepada Muhammad Hafizul Zailani. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Saya Muhammad Hafizul. Dalam slide ini saya akan bincangkan tentang saranan dalam Jo. Mana dia ni? Jo. Oh, Bijo. Minta maaf doktor, mungkin Hafizul mempunyai masalah gangguan capaian internet. Jadi tak apalah, saya teruskan untuk bahagian ini. Saranan dalam kajian menyampaikan setiap maklumat yang tepat kepada pekerja di dalam sebuah organisasi, memberikan peluang kepada setiap pekerja dapat menunjukkan kemampuan mereka setelah menerima arahan daripada komunikasi yang dilakukan.
menjadikan setiap daripada majikan dapat melakukan perubahan yang setimpal dalam menjadikan sebuah organisasi, menunjukkan produktiviti dan juga prestasi terhadap pekerja juga semakin meningkat, dan memberi peluang bahawa setiap daripada pekerja dapat menggunakan alatan komunikasi dengan sewajarnya untuk penyampaian yang bersesuaian. Seterusnya. Farhan. Next. Okey, latar belakang dalam organisasi. Penyelidikan ini menjalankan kajian terhadap sebuah syarikat swasta yang dikenali sebagai Tetuan Natakuma dan Co yang terletak di Jalan Pekeliling, Kuala Lumpur. Syarikat guaman ini menjalankan perkhidmatan kepada orang awam di dalam beberapa cabang perniagaan seperti berkaitan dengan jenayah, perumahan dan juga banyak lagi. Syarikat terdiri daripada 20 orang pekerja yang mana mereka mempunyai jabatan tertentu. Setiap jabatan mempunyai peranan mereka yang tersendiri. Mereka juga mempunyai 5 orang rakan kongsi yang menerajui syarikat guaman tersebut. Jabatan yang ada di dalam syarikat guaman ini adalah melibatkan kepada kewangan, pengurusan sumber manusia, bahagian perundangan serta bahagian keperat. Next. Next, Farhan. Okey. Objektif yang dilakukan untuk peningkatan amalan komunikasi. Untuk part ini saya serahkan semula kepada Hafizul kerana dia telah ada semula. Okay, terima kasih Doktor. Assalamualaikum, maaf atas gangguan capai internet. Okey, seterusnya ialah objektif yang dilakukan untuk peningkatan amalan komunikasi. Memberikan peluang kepada setiap daripada pekerja menggunakan platform komunikasi yang sama agar maklumat yang disampaikan adalah selaras. Menjadikan setiap daripada komunikasi tidak terjejas dengan tindak balas semasa berkomunikasi, sentiasa memberikan tindak balas yang positif kepada permasalahan yang diterima. Akhir sekali menjadikan setiap daripada pekerja sentiasa memberikan maklum balas kepada alatan komunikasi yang digunakan. Seterusnya, permasalahan dalam organisasi. Kekuatan dapat mengelakkan berlakunya masalah besar dengan memberikan peluang kepada komunikasi yang boleh menunjukkan setiap masalah yang wujud dalam organisasi. Menjadikan setiap komunikasi yang dilaksanakan sebagai perantara yang memudahkan antara majikan dan pekerja, memberikan peluang kepada setiap pekerja agar mereka dapat mengelakkan daripada masalah besar berlaku, dan membuka peluang kepada pekerja agar dapat menggunakan pelbagai aset dan platform dalam komunikasi untuk berinteraksi di antara satu sama lain. Seterusnya, kelemahan juga, tidak menunjukkan komunikasi yang lengkap yang boleh digunakan, yang boleh membawa Faizul mempunyai masalah capaian internet semula Doktor. Tapi kita serahkan kepada Amir. Okey, saya sambung semulalah untuk kelemahan tadi kan. Okey, yang pertama, kelemahannya adalah tidak menunjukkan komunikasi yang lengkap yang mana ia boleh digunakan untuk membawa salah faham di antara pekerja itu sendiri. Yang kedua, kelemahan yang ada dalam komunikasi ini adalah di mana setiap daripada pekerja itu perlu memahami setiap prosedur agar penyampaian maklumat dapat disampaikan dengan jelas dan berkesan. Seterusnya, ia juga memperuntukkan bahawa setiap daripada pekerja itu perlu mempunyai kemahiran di dalam setiap penyampaian maklumat di dalam komunikasi yang akan digunakan oleh mereka. Seterusnya, ancaman daripada komunikasi ini ialah ia boleh menjadikan komunikasi tersebut sebagai salah satu ancaman di mana wujud salah faham kerana maklumat yang disampaikan tidak berada dalam keadaan yang sempurna.
Selain itu, setiap bahagian juga akan berhadapan dengan masalah sekiranya cara komunikasi tidak dilaksanakan dengan baik. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan peluang di mana ruang komunikasi yang diberikan akan membawa kepada penjelasan bahawa setiap daripada jabatan perlu mengambil serius terhadap setiap penyampaian maklumat yang disampaikan. Selain itu, mempunyai peralatan komunikasi yang boleh digunakan mengikut ketetapan yang dilaksanakan oleh peringkat atas sehingga peringkat bawahan. Okey. Fizu dah okey ke? Okey, Cik Amir dah okey. Okey. Abang nak sambung semula? Boleh, boleh. Baik. Perancangan Kelemahan. komunikasi pengurusan. Perancangan tu. Ancaman. Ha? Ya. Perancangan komunikasi pengurusan. Ancaman komunikasi boleh menjadikan ia sebagai salah satu ancaman di mana wujud salah faham kerana maklumat yang disampaikan tidak berada dalam keadaan sempurna dan setiap bahagian akan berhadapan masalah sekiranya cara berkomunikasi tidak dilaksanakan dengan baik. Ya, perancangan. Next slide. Yang tu dah baca. Perancangan Okey. komunikasi pengurusan. Perancangan komunikasi pengurusan. Ya, Sentiasa memberikan pekerja satu rangkaian di mana setiap pekerja boleh mengakses perkara tersebut Oh, nampaknya Hafizul punya masalah internet lagi. Tak apa. Tak apa. Boleh sambung Okey. Seterusnya, perancangan komunikasi pengurusan sentiasa memberikan pekerja satu rangkaian di mana setiap pekerja boleh mengakses perkara tersebut dan juga kerja-kerja mereka. Memberikan alatan yang boleh digunakan oleh pekerja untuk menyampaikan maklumat dengan pantas sebagai contoh telefon dan email, memerlukan setiap daripada pekerja mempunyai kemahiran dan pengalaman semasa berkomunikasi agar mereka tidak terlepas maklumat-maklumat yang penting. Menjadikan setiap daripada masalah dalam berkomunikasi perlu diatasi lebih awal agar tidak akan menjejaskan setiap pekerjaan di dalam sesebuah jabatan. Tidak menggunakan alatan komunikasi yang boleh menelan perbelanjaan yang tinggi agar tidak membawa kepada pembaziran kepada sesebuah organisasi dan seterusnya. Setiap daripada pekerja akan menggunakannya agar mereka dapat membantu menggunakan maklumat ini sebagai salah satu daripada perkara yang boleh memberi impak besar kepada setiap pekerja dan memudahkan mereka untuk melaksanakan tugasan dan arahan yang dilaksanakan. Next, Farhan. Seterusnya, baik, saya sambung lagi. Proses dan alatan komunikasi yang digunakan dalam organisasi, antaranya setiap dokumen yang dianalisis merupakan rahsia dan tidak boleh didedahkan kepada orang luar. Penghakiman yang digunakan adalah hak mutlak jabatan dan tidak boleh disebarkan tanpa persetujuan daripada pihak pelanggan. Setiap daripada pelanggan perlu diberikan perkhidmatan terbaik agar nasib mereka dapat dibela dengan baik dan seterusnya. Etika setiap daripada pekerja dengan maklumat yang diterima hanyalah bertujuan untuk dilaksanakan di dalam prosedur mahkamah dan komunikasi yang digunakan adalah dalam bentuk email maupun surat menyurat. Okey, seterusnya saya serahkan kembali kepada Muhammad Hafizul. Okey, rumusan dan manfaat yang diperolehi antaranya kebaikan dia ialah setiap daripada komunikasi ini dapat digunakan dalam semua situasi untuk melaksanakan tugasan di dalam bekerja, menjadikan setiap daripada pekerja dapat berinteraksi di antara satu sama lain, menunjukkan keupayaan teknologi dapat menjimatkan masa dan menjadikan setiap daripada komunikasi ini akan membawa matlamat untuk dicapai di dalam sesebuah organisasi, di dalam firma guaman lah. Okey, seterusnya. Next. Untuk rumusan dan manfaat yang diperolehi, saya sambung sedikit untuk keburukannya lah. Jadi setiap sikap daripada pekerja yang tidak menggunakan komunikasi dengan berkesan akan membawa kepada masalah untuk berinteraksi dengan pelanggan.
Selain itu, ia juga menjadikan setiap daripada pekerja perlu menggunakan platform dan mengetahui cara untuk menggunakan platform tersebut. Selain itu, ia juga menunjukkan bahawa setiap daripada pihak atasan perlu menggunakan platform yang sama dengan pihak mahkamah. Ini agar memberikan pihak mahkamah dapat menghantar maklumat dengan pantas kepada pihak peguam. Dan akhir sekali, pihak majikan perlu melihat komunikasi ini sebagai salah satu daripada perkara yang boleh membantu untuk menyelesaikan masalah dan bukan untuk menambahkan lagi masalah kepada sesebuah organisasi. Jadi sampai di sini sahaja kami punya perbincangan untuk hari ini, Doktor. Sekian, terima kasih. Minta Terima maaf. kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada Doktor dan dari kami semua. Terima kasih. Terima kasih Doktor.